اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, malam ini dapat kita sambung hadis yang ke-31 di bawah tajuk hakikat zuhud dan hasilnya. Di sambungan kita pada malam ini pada muka surat 412, menganggap kecil urusan dunia dan hati-hati dari tipu dayanya. Pendirian orang yang zuhud di dunia, sikapnya akan semakin kukuh dan kuat ketika dia membaca ayat-ayat Rabbnya. Rabbnya maknanya Tuhannya lah. Ayat-ayat Tuhannya, yakni ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat Al-Quran, dan membaca hadis Nabawi. Di dalam keduanya terdapat penyataan-penyataan yang menganggap kecil urusan dunia dan peringatan agar tidak terjebak oleh tipu daya dan rayuannya. Jadi orang yang zuhud ini, dia sebenarnya bersandarkan kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebagai satu panduan hidup dia, pedoman dalam kehidupan dia. Dia yakin dan percaya dengan apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang datang daripada Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 16 hingga 17. Ini salah satu daripada firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu bahawa kebanyakan daripada manusia itu dia mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, sedangkan wal akhiratu, hari kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ini salah satu dalil yang menjadi panduan bagi orang-orang yang zuhud. Maknanya Allah Ta'ala memberi peringatan supaya kita jangan sangat terlalu mengutamakan kehidupan dunia, kerana dunia itu adalah kehidupan sementara dan akhirat itu adalah kehidupan yang paling baik, khairun, terbaik, wa abqa, dan paling kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata benda yang menjadi kesenangan di dunia ini adalah sedikit saja. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita, so Nabi kita beritahu kepada kita semua umatnya, katakanlah, yang diberitahulah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu bahawa mata benda dunia ini, mata'ud dunia, benda-benda ada atas dunia ini, qalil, sikit ya. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat, dan akhirnya akan lenyap, bukan setakat sedikit, akhirnya akan lenyap, dan balasan hari akhirat itu lebih baik lagi bagi orang-orang yang
lebih baik lagi bagi orang yang bertakwa kerana ia lebih mewah dan kekal selama-lamanya. Dan dalil yang ketiga pula, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman lagi, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Maksudnya, maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah, lalu kamu lalai dan menderhaka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman lagi, "Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Maksudnya, mereka yang ingkar terhadap Allah SWT atas muka bumi ini, farihu bil hayatid dunya, bergembira dengan kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', sedang kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang kecil yang tidak kekal berbanding dengan kesenangan hari akhirat. Surah Ar-Ra'd ayat 26. Itu di antara dalil-dalil Al-Quran yang menjadi sandaran bagi orang yang zuhud, di mana mereka tidak mengutamakan dunia itu dalam kehidupannya, bahkan mereka mengutamakan akhirat, kerana kenyataan-kenyataan ini diberitahu sendiri oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri ayat dunia ini hanya sementara, dunia ini kecil saja, tidak ada nilai. Allah Ta'ala beritahu. Jadi orang yang zuhud, dia tidak akan mengutamakan kehidupan dunia, bahkan dia akan mengutamakan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq wan nasu kanfayhi famarra bi jaddi usku mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi faqala ayyukum yuhibbu hadha lahu bi dirhamin faqalu ma nuhibbu annahu lana bi shay' وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا لما رغبنا فيه لأنه أسكن فكيف هو ميت فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Ini dalil hadis pula. Maksudnya, sesungguhnya Nabi SAW melalui sebuah pasar bersama dengan orang ramai. Nabi berjalan pada suatu hari dengan para sahabat radhiyallahu anhum di satu sebuah pasar. Lalu di perjalanan tersebut, baginda ternampak seekor bangkai anak kambing yang kecil telinganya. Ada seekor anak kambing mabuk, telinga dia tu saya kecil. Lalu baginda mengambilnya dan memegang telinga kambing tersebut dan berkata, "Siapa di antara kamu yang mencintai ini untuk ditukar dengan harga 1 dirham?" Nabi kata, adakah di kalangan kita orang bersama dia ni nak tukar bangkai kambing yang telinga kecil ni dengan harga 1 dirham? Mereka menjawab, kami tidak menyukainya untuk kami miliki dan ditukar dengan sesuatu pun apa yang dapat kami lakukan dengannya. Tak sih tukar. Boleh wakaf pun dengan kambing. Tengok kecil, mampu dah pula tu. Gitu. Nabi SAW bersabda, apakah kamu menyukai bila hal itu kamu miliki? Kalau kita tak payah bayar lah memiliki, kita ambil. Ada. Mereka menjawab, demi Allah, kalau dia hidup kami pun tidak menyukai. Kali hidup pun kami tak asyik. Sabar ada menyukai mana? Kerana itu adalah kambing telinganya kecil. Kambing macam ni kita cukup sifat ni lah.
punya aib, dia kata ada keaiban. Apatah lagi jika ianya bangkai. Kalau Nabi tahu tidaklah kami mampu bangkai lah. Kali hidup pun tak sih, apatah lagi kali bangkai. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada ini atas kamu sekalian. Jadi dunia itu lebih hina daripada kambing oleh orang kecil sana. Itulah nilai dunia yang sedang kita hidup hari ini. Imam Muslim meriwayatkan juga dari Al-Mustawrid Al-Fahri dari Nabi SAW, "Mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u." Maksudnya tidakkah dunia jika dibandingkan dengan akhirat, tidaklah dunia jika dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kamu mencelupkan jarinya ke dalam lautan, lalu dia melihat air yang menitik di atasnya. Jadi dunia itu ibarat kita celup jari di dalam laut, pakai tangkap lekat di jari. Itu dunia. Macam mana di mana dengan lautan luar tu, duduk lekat di jari kita, itulah dunia. Nabi sebut. Celaan terhadap dunia bukanlah bermakna mencela zaman dan tempat. Kita masuk tajuk lain pula. Jadi tak dalil-dalil yang diberitahu oleh Nabi kita tadi dan melalui ayat Quran tadi menunjukkan bahawa nilai dunia itu di sisi Allah Ta'ala sangat-sangat walaupun dunia itu Allah Ta'ala yang cipta, dia buat, Allah Ta'ala yang cipta, tapi nilai secara itu je lah. Celaan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawi terhadap dunia bukan tertuju kepada zamannya, iaitu malam dan siang yang silih berganti hingga hari kiamat, kerana Allah menjadikannya berputar bagi orang yang memikirkan kebesarannya atau mahu bersyukur terhadap nikmatnya. Celaan dunia sani melalui Quran dan hadis Nabi SAW itu bukanlah tertumpu pada masa yang Allah Ta'ala cipta malam dan siang sani silih berganti itu. Tidak. Celaan juga tidak tertuju kepada tempatnya, yang hal tersebut adalah bumi yang Allah jadikan sebagai hamparan dan tempat tinggal, bukan apa yang ditanam di atasnya dari tumbuhan dan pepohon, dan bukan pula kepada yang melata dari berbagai makhluk dunia hidup, kerana semua itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya, dan bagi mereka ada nikmat-nikmat ini terdapat manfaat dan faedah yang boleh dijadikan dalil atas kekuasaan dan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Celaan itu bukan kepada tempat tadi, kerana semua itu ciptaan Allah Ta'ala untuk kita guna, untuk kita nikmati, untuk kita jadikan dia sebagai satu hujah, dalil tentang kekuasaan Allah, tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Celaan terdapat dalam Al-Quran dan hadis adalah ditujukan kepada perbuatan manusia yang terjadi di dalam kehidupan dunia itu. Celaan saat ini dituju kepada perangai manusia, tingkah laku manusia, gelagak manusia yang hidup atas dunia sana. Kerana kebanyakan mereka menyalahi apa yang dibawa oleh para Rasul dan mendatangkan mudarat serta tidak memberi manfaat. Sebab apa dicela sangat itu? Sebab ianya tidak selari dengan apa yang dibawa oleh para Rasul, dan juga tidak selari dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendatangkan mudarat kepada dunia itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman
Ini surah Al-Hadid ayat 20. Maksudnya ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan. Allah Ta'ala kata, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, permainan, walahun dan hiburan yang melalaikan, wazinatun serta perhiasan yang mengurangkan, juga bawaan hidup yang bertujuan dan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan, serta berlomba-lomba membanyakkan harta benda dan anak bina. Semua itu terhad waktunya. Sama ada seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu, yakni tempoh masa tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning dan seterusnya, kemudian ia menjadi hancur lebu. Dalam ayat ini ada perkataan kamathali ghaisin a'jabal kuffar. Al-kuffar di sini bukan makna orang kafir. Al-kuffar dalam ayat ini bermakna penanam-penanam. Jadi kalau kita tengok dalam kitab tafsir, mengapa Allah Ta'ala menggunakan perkataan al-kuffar dalam ayat ini, dinamakan begini sebab dia kata sambahum bizalik li'annahum iza alqaw al-bizr fil ardi kafaru ay ghattuhu wa satahu. Sebab dia kata orang yang menanam dia, kalau dia tabur benih capuk atas tanah, dia akan tutup. Kafar di sini bermakna menutup biji benih tadi. Jadi orang yang menanam itu, penanam tadi dipanggil al-kuffar. Maka disebut di sini dunia itu ibarat pusingan kehidupan tumbuhan ni. Apabila hujan turun, tipu atas benih, benih pun tumbuh, naik pokok, menghijau, kemudian berbuah, kemudian dia segar sampai satu tempoh dia pun layu, hancur. Itu ya dunia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, di dunia ini Bani Adam terbahagi kepada dua golongan. Kita duduk atas dunia ni, anak Adam ni dibahagi dua golongan. Ini mengikut Ibnu Rajab. Yang pertamanya orang yang mengingkari bahawa setelah di dunia ini ada alam bagi hamba, tempat mereka mendapat pahala atau siksaan. Mereka adalah orang yang disebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang tidak menaruh ingatan akan menemui kami, orang-orang yang dia tidak terfikir pada fikiran mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, pada hari akhirat untuk menerima balasan, dan yang redha yakni berpuas hati dengan kehidupan dunia semata-mata serta merasa tenang tenteram dengannya. Dan orang-orang yang tidak mengindahkan ayat-ayat keterangan dan tanda-tanda kekuasaan kami, mereka yang demikian keadaannya di dunia, tempat kediaman mereka di akhirat ialah neraka disebabkan keingkaran dan kederhakaan yang mereka telah lakukan. Surah Yunus ayat 7 hingga 8. Ayat ini menceritakan tentang wujudnya satu kelompok manusia yang tidak percaya kepada hari kiamat, tak percaya kepada adanya alam barzakh, alam akhirat. Orang Melayu kita pada, di kampung kita pada, kalau kita tanya sebab apa dia tak sembahyang, sebab apa dia tak pergi masjid, sebab apa dia tidak
patuh taat kepada perintah Allah. Dia kata wak gapo kita mati patutlah jadi hancur. Ada yang berpahaman gitu. Tapi nama dia Islam. Kalau kita tanya dia Islam juga, tapi dia ikut otak dia, faham akal fikiran dia gitu. Dia tidak percaya. Golongan ni sebenarnya Allah Ta'ala beritahu dalam Quran. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran yang dikenali dengan golongan Ad-Dahriyun. Ad-Dahriyun, golongan yang mana dia punya pegangan mereka, akidah mereka, bahawa semua kejadian ini berlaku dengan sendiri. Nature adalah terjadinya dengan sendiri. Itu Ad-Dahriyun. Dan dia sebut bahawa setiap 36,000 tahun maka dunia ini akan refresh. Dia balik asal, start balik. 36,000 pula start balik. Dia pusingnya tolong dia. Itu Ad-Dahriyun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Surah Al-Jasiyah ayat 24. Di mana mereka itu berkata bahawa tidaklah kehidupan kita ini hanyalah hidup di dunia sahaja. Faham dia? Dulu lagi, semenjak sebelum kedatangan Islam, bahkan selepas kedatangan Islam, bahkan sampai kita lagi masih ada. Ma hiya illa hayatuna dunya, tiadalah kehidupan ini hanya hidup dunia je. Orang kita pada hidup dia sebenarnya ada, dia berpegang. Sebab itu dia tidak sembahyang, dia tidak puasa. Kita namutu wa nahya, kehidupan kita itu silih berganti, mati dan hidup. Ada mati, ada hidup. Gitu. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak membinasakan kita semua melainkan disebabkan oleh peredaran masa. Sebab dia digelar dengan Ad-Dahriyun. Dia kata kita ni hidup, mati, berpusing, bertukar itu disebabkan oleh Ad-Dahr. Ad-Dahr itu masa, peredaran masa. Itu dakwaan mereka. Dakwaan golongan-golongan Ad-Dahriyun. Kalau istilah moden ni dia sebut etis. Wa ma lahum bidzalika min ilm, walhal mereka itu tidak ada ilmu yang demikian itu. Dia sendiri jahil sebenarnya, tak tahu. Sebab kejadian kita ni yang tahu hanya Allah Ta'ala. Dan para rasul yang diutuskan oleh Allah SWT, itulah yang ada ilmu tentang kejadian kita. Sebab itu rujukan kita Quran, rujukan kita hadis Nabi SAW tentang kejadian kita, asal usul kita, kemana kesudahan kita, dengan alam barzahnya, dengan alam akhiratnya. Ya, kalau kita fikir dengan akal fikiran kita, tak sampai, pecah kepala. Sehingga ada orang viral itu, seorang usia, tak silap, usia, dia tak percaya alam kubur, orang alam barzah. Orang Islam juga, dia tidak yakin. Jolok ada. Dia buka orang kubur. Kaji tengok dah. Kaji tengok cerita ni ada. Orang sengotik ni dia korek kubur. Dia pun pasal semua alat-alat dia suruh kamu duduk dalam tu. Dia suruh pasal peralatan macam kita kata kamera, macam-macam lah. Ada sudut tu, suruh kamu. Ditakdirkan Allah SWT, sepah orang kamu tu mari ular. Ular besar mari. Allah Ta'ala tahu ular mari dia. Belit dia. Jadi dia minta tolong guna alat peralatan nak komunikasi ke atas. So gali semula, nak takut ular mari dia ni. Tak ada dah orang nak korek dah. Korek ni buka mati dia. Mati dibeli oleh ular. Jadi cerita ni dia tidak percaya kepada wujudnya alam kubur. Sampai begitu sekali. Kita tidak boleh nak cari, sebab kita ni duduk di alam dunia. Dia tak sama dengan alam barzah, dia alam lain lah. Itu kita kena berserah kepada Allah SWT.
Sebab itu kerja dia. Kita duduk alam roh pun kita tak boleh nak royak. Nah, kita duduk di alam rahim ibu pun kita tak boleh nak royak. Kita naik ke dunia ni bahawa kita di sini bahawa kita merasai kehidupan alam dunia dan bagaimana di alam roh, alam apa ni barzakh dan juga di alam akhirat nanti. Dan benda itu pasti berlaku. Sedangkan golongan-golongan ad-dahr ini dia menolak, dia engkar. Walat apa ni? Mereka dalam matlamat hidupnya bertujuan untuk memperoleh kesenangan dunia dan menikmati kelazatannya sebelum datang kematian kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum." Maksudnya, orang yang kafir itu menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan, mereka minum sebagaimana binatang-binatang ternakan makan dan minum. Allah Ta'ala perumpamaan yang gitu. Sebab dia tidak taat kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada bezanya dia dengan binatang-binatang. Allah Ta'ala ni beritahu ni Al-An'am. Allah Ta'ala beritahu Al-An'am ni binatang berkaki empat. Wan naru maswal lahum, sedangkan neraka lah menjadi tempat tinggal mereka. Surah Muhammad ayat 12. Maknanya mereka tidak percaya kepada adanya alam akhirat yang merupakan perkara-perkara ghaibiyah, perkara ghaib. Itu yang disebut sebagai iman. Iman itu kita percaya kepada perkara yang kita tidak nampak, boleh lihat. Di antara mereka ada yang memerintahkan zuhud ini di dunia kerana mereka melihat bahawa belum-belum mengejar dunia menyebabkan kebingungan dan kesedihan, seraya berkata semakin terikat dengan dunia maka akan semakin terasa sakitlah di dalam hati ketika harus berpisah ketika datangnya kematian. Inilah tujuan mereka bersikap zuhud di dunia. Ini pandangan mereka lah. Zuhud sebab takut nak mati, payah nak tinggal dunia. Yang kedua, orang yang meyakini bahawa setelah kematian ada kampung tempat menerima pahala atau hukuman. Ini jenis golongan yang kedua. Ini golongan yang kedua ni dia yakin bahawa di sana selepas kematian ada lagi tempat untuk kita terima balasan pahala daripada Allah SWT, dan kita akan terima hukuman akibat daripada kita langgar kita perintah Allah SWT. Mereka adalah orang-orang yang menisbahkan diri mereka, yakni orang yang menerima syariat para rasul. Mereka ini terbagi kepada tiga golongan. Golongan yang kedua ni terbagi tiga pula. Iaitu yang pertama, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, orang yang pertengahan, golongan yang pertengahan. Yang ketiga, golongan yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yakni orang yang berlomba-lomba untuk membuat kebajikan dengan izin Allah SWT. Golongan yang pertama ini ialah mereka adalah golongan majoriti, orang paling ramai, pertama sekali. Orang jenis menzalimi diri sendiri. Itu orang yang biasa dengan kesenangan dunia, yakni orang yang terikat ataupun terpikat dengan kesenangan dunia. Lalih. Orang yang lalih dengan kesenangan dunia. Mereka mendapatkannya dengan cara yang tidak sepatutnya, tidak semestinya, dan menggunakannya juga dengan cara yang tidak sepatutnya, yang tidak semestinya, hingga dunia menjadi perhatian, menjadi matlamat mereka yang paling besar. Jadi dunia itu jadi matlamat, tukar, tidak akhirat. Dan setiap hari kehidupan dia tu fikir dunia je lah. Dunia nak makan, nak minum, nak kerja, nak cari duit, semata-mata, tidak lain itu sahaja. Mereka adalah orang-orang yang menyenangi permainan hidup ini, kesia-siaan, perhiasan, saling berbangga-bangga dan berlomba-lomba memperbanyakkan harta kekayaan. Mereka semua tidak mengetahui maksud ataupun kita kata matlamat sebenarnya dari hakikat dunia ini. Jadi cara mana matlamat? Bapa dia dicipta oleh Allah Ta'ala, bapa dia hidup di muka bumi. Dunia dalam pandangan mereka bukan sebagai tempat singgah untuk bekalan menghadapi hari yang abadi, walau secara umum mereka mengimaninya. Dia percaya, dia tahu, tapi tidak berapa tidak bersyukur. Ramah gini, golongan
golongan ini ramai. Dia tahu, tapi gitulah. Golongan yang kedua, orang yang mendapatkan dunia dengan cara yang benar. Pertama tadi mendapatkan dunia dengan cara yang tidak sebenar. Macam-macam lah. Menipu ke apa ke, makan rasuah ke, ikutlah dia. Mencuri ke, merompok ke. Tetapi tenggelam dalam hal-hal yang mubah, merasa lazat dan senang dengan syahwat yang mubah, walaupun hal tersebut tidak menyebabkan mendapat siksa, tetapi akan mengurangkan derajatnya di akhirat berbanding dengan waktu yang dihabiskan dalam menikmati dunia. Terdapat hadis sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu di dunia kecuali hal itu akan mengurangkan derajat di akhirat di sisi Allah, walau dia mulia di atas dunia ini. Kalau kita melebih-lebihkan kepada dunia saat ini, dia kata kita akan kurang darjat kedudukan kita di akhirat nanti. Hadis riwayat Tirmizi dari Qatadah dari Nu'man, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan hamahu min ad-dunya kama yadhillu ahadukum yahmi saqimahu min al-ma'." Maksudnya, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, dia menjaganya dari dunia, sebagaimana salah seorang dari kamu selalu menjaga orang sakit dari terkena air. Allah Ta'ala kejaga hamba yang dia cintai, yang dia sayangi, Allah Ta'ala kejaga. Apabila dia nampak cenderung kepada dunia sana. Riwayat Al-Hakim dengan lafaz, "Innallaha la yahmi 'abdahu min ad-dunya wa yuhibbu kama tahmuna maridakum at-ta'am wasyarab la khawfun 'alayhi." Maksudnya, sesungguhnya Allah akan menjaga hamba-Nya dari dunia ini apabila dari terjerumus dalam dunia, apabila dia mencintainya. Serupa sana juga, cuma dalam lafaz yang berbeza. Sebagaimana kalian menjaga orang sakit dari makanan dan minuman yang akan membahayakannya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Ini hadis Nabi itu. Maksudnya, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Ya. Mana kehidupan kita ni penuh dengan ujian-ujian, penuh dengan cubaan, penuh dengan pancaroma, mihnah. Kehidupan, gitulah kehidupan kita. Allah Ta'ala sediakan kita dengan pelbagai ujian. Ujian. Semakin tinggi iman kita, semakin kuat dan rapat kita dengan Allah Ta'ala, ibadat kita terhadap Allah SWT, makin kuat ujian kita. Makin kuat ujian, makin kuat ujian, maka itu disebut sebagai satu kesukaran lah. Orang itu ada penjara yang susah kan. Nak makan pun terhad, nak bergerak pun terhad, nak buat gotu pun payah, nak buat gani payah kan. Nak mendapatkan sesuatu itu agak sukar. Begitulah diibaratkan kehidupan seorang mukmin. Ibarat dia macam duduk dalam penjara, tapi di akhirat dia akan diberikan jalan syurga oleh Allah Ta'ala. Ada pun orang tidak beriman, orang kafir, dia bebas sebebas-bebasnya. Apa sekatan, nak buat gapo pun dia. Nak makan benda gapo boleh berlaku, nak minum gapo, nak makan gapo. Oh, Islam tahu dia ada peraturan, dia ada undang-undang, dia ada halal, dia ada haram, dia ada harus, dia ada sunnah, dia ada makruh. Di situ Nabi mengibaratkan kehidupan dunia bagi seorang mukmin itu ibarat hidup dalam penjara. Jadi tidak habis lagi kita berhubung dengan tiga golongan ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi golongan yang ketiga yang disebut oleh siapa ni? Ibnu Rajab tadi. InsyaAllah kita akan sambung. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب